Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Sukri. Nombor metrik I18203099. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang akhlak zuhud serta peribadi ahli tasawuf iaitu Syaqiq Al-Balqi. Okey, saya masuk kepada pengenalan zuhud. Zuhud ialah merupakan sifat kesempurnaan bagi seorang Muslim itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita mempunyai sifat zuhud ini, kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sifat zuhud yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersifat yang sederhana di dalam berbagai aspek. Okey, amalan zuhud ini adalah bukan amalan yang meninggalkan kita dunia sahaja, malah zuhud ini melebihkan kita untuk dekat kepada akhirat, dan dunia ini sebagai tempat kita persinggahan saja dan bukan matlamat hidup kita. Kemewahan di dunia ini bukanlah menjadi penghalang kita sebagai umat Islam untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kesilapan mentafsir kehidupan zuhud ini yang telah mencetus kemunduran dalam kalangan umat Islam. Pentafsiran terhadap konsep zuhud ini terdiri daripada orang yang cetak ilmu tanpa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menyebabkan mundurnya umat Islam tentang konsep zuhud ini. Pentafsiran cuma ini menyebabkan daripada ilmu-ilmu yang menimbulkan salah faham terhadap konsep zuhud. Okey, saya akan masuk kepada kehidupan sederhana zuhud menurut Imam Ghazali dan Ibnu Qayyim. Menurut Imam Ghazali, haruslah memerlukan keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Jenis makanan menurut Imam Ghazali diambil sekadar menahan lapar dan menambah kekuatan pada tubuh badan bagi melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Yang kedua adalah aspek pakaian. Aspek pakaian mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat rendah, sederhana dan tinggi. Bagi peringkat rendah ialah pakaian itu adalah murah serta tiada kualiti. Pakaian sederhana dan tinggi iaitu orang zuhud memerlukan pakaian yang untuk melindungi mereka daripada cuaca panas dan cuaca sejuk. Orang zuhud memilih tempat tinggal untuk memudahkan mereka untuk berbuat ibadah, dan kelihatan sederhana tempat tinggal mereka seperti tinggal di bahagian khusus masjid untuk memudahkan mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibnu Qayyim pula, orang zuhud ini mengambil makanan hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi pakaian pula, mereka sentiasa mengutamakan kebersihan daripada segala najis. Dari segi aspek tempat tinggal pula, rumah itu udaranya keluar masuk dengan baik, keadaan suhu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk, serta menyenangkan mata mereka dan melindungi mereka daripada binatang yang berbahaya. Okey, saya akan masuk kepada konsep harta kekayaan menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan zuhud ini bermaksud membenci dunia untuk mencintai akhirat, di mana mereka membenci selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala demi mencintai Allah, kerana zuhud tidak mementingkan kepada harta kekayaan dan tidak berlumba-lumba untuk mencari harta kekayaan yang banyak. Menurut Ibnu Qayyim pula, konsep memiliki harta kekayaan ini bukanlah bermaksud memiliki harta kekayaan seperti mempunyai harta, wang simpanan, saham mewah dan sebagainya. Ibnu Qayyim mengatakan lagi bahawa bukanlah sebahagian orang mendapati rezeki itu dimulakan oleh Allah, dan sebahagian orang yang disempitkan rezeki itu bermaksud mereka dihina oleh Allah. Harta kekayaan milik orang zuhud ini tidaklah dibelanjakan kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada konsep perkahwinan menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan bahawa orang zuhud berkahwin atas tujuan yang baik. Contoh tujuannya adalah meramaikan keturunan supaya tidak terpupusnya bangsa dan ras manusia. Selain itu, anak yang dilahirkan itu untuk berdoa kepada ibu bapa dan menghilangkan tekanan syahwat seks terhadap wanita yang mengganggu di dalam ibadah. Selain itu, memelihara diri dari perbuatan yang haram.
Perkahwinan juga dapat menyelesaikan masalah seperti memasak, membasuh, mengemas dan sebagainya. Seterusnya, mendorong melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibnu Qayyim pula, perkahwinan adalah satu keperluan bagi manusia untuk melengkapkan kehidupan dengan lebih sempurna, di mana perkahwinan ini dapat menjauhkan seseorang itu daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita masuk kepada konsep mencari pangkat dan kedudukan. Menurut Al-Ghazali mengatakan bahawa jawatan dan pangkat itu merupakan kemegahan dunia yang menjadi idaman kepada seseorang. Cukuplah seseorang itu bekerja dan berusaha mendapatkan rezeki yang halal berbanding bertujuan untuk mendapatkan pangkat dan kedudukan yang tinggi. Keinginan seseorang manusia itu kepada dunia itu merangkumi dikenali orang, pangkat yang tinggi dan sebagainya. Menurut Ibnu Qayyim menjelaskan bahawa seseorang itu diberi kedudukan yang tinggi dalam jawatan, maka ia semakin dekat dengan manusia. Okey, kita sambung kepada latar belakang riwayat hidup Asy-Syaqiq Al-Balqi. Nama penuh Syaqiq Al-Balqi adalah Syaqiq bin Ibrahim Al-Balqi, iaitu dia wafat pada 194 Hijriah ataupun sekitar tahun 810 Masihi. Beliau adalah salah seorang di antara tokoh-tokoh besar Khurasan dan tempat tinggalnya adalah berkaitan dengan nama belakangnya, iaitu Lambang Al-Balqi. Menurut sejarah, Balqi adalah sebuah kampung sufi yang sangat terkenal, dan Syaqiq Al-Balqi dan Ibrahim Adham adalah hidup sezaman dan mereka adalah sangat rapat sekali. Syaqiq Al-Balqi adalah guru dari Hatim Al-Asham, iaitu anak muridnya juga terkenal di kalangan sufi. Kita masuk kepada perwatakan peribadi Syaqiq Al-Balqi, di mana ada satu kisah ni. Syaqiq Al-Balqi tu berniaga di Turki. Dengan tidak sengajanya, dia bertemu dengan orang-orang Al-Kulakiyah, iaitu nama popular bagi penyembah bala. Lalu Syaqiq Al-Balqi tu memulakan perbicaraan dengan ketua kepada kumpulan penyembah berhala itu dan mengatakan, semua ritu yang kamu lakukan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Dan Syaqiq Al-Balqi juga mengatakan, sebenarnya kamu memiliki Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, memberi rezeki di dunia dan di akhirat, dan tunduk kepadanya. Setelah ketua penyembah berhala itu mendengar kata-kata Syaqiq Al-Balqi, terus ketua itu menjawab, kata-kata kamu tu tidak sama dengan perbuatanmu. Lalu Syaqiq Al-Balqi bertanya kepada mereka, bagaimana anda boleh katakan sedemikian? Mereka menjawab, sekiranya bahawa Tuhanmu berkuasa dan memberi rezeki, mengapa kamu mencari rezeki di sini? Bukanlah Tuhanmu memberi rezeki di mana kamu berasal? Kata pemimpin berhala itu. Dikatakan sejak itulah Syaqiq Al-Balqi terus pulang ke tempat asalnya dan menyerahkan barang dagangan dan semua kekayaannya. Kata-kata itu yang menyebabkan Syaqiq Al-Balqi memilih amalan sufi sebagai jalan hidupnya. Perwatakan Syaqiq Al-Balqi yang kedua adalah semasa di dalam perjalanan seorang sarjana sufi, di mana Syaqiq Al-Balqi ini hanya membawa beberapa helai pakaian sahaja dan keperluan yang mencukupi saja. Sepatutnya Syaqiq Al-Balqi akan berada di dalam perjalanan sufinya adalah sebulan, namun dia pulang lebih awal kerana dia melihat seekor burung yang matanya buta dan lumpuh, dan dia berfikir bagaimana burung itu menahan lapar. Kemudian Syaqiq Al-Balqi juga melihat ada seekor burung memberi makanan kepada burung yang matanya buta dan sayapnya patah itu ataupun lumpuh. Jadi berfikir rezeki itu juga rezeki dia. Rakannya berkata, kenapa kamu mengharapkan burung lain yang memberi makanan kepada burung yang matanya buta itu? Selepas daripada itu, Syaqiq Al-Balqi rasa terkesan dengan kata-kata kawannya hingga dia memeluk rakannya dan mengatakan, kamu adalah guruku. Pendidikan Syaqiq Al-Balqi adalah
Beliau adalah seorang ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Selain itu, dia mempunyai banyak buku yang ditulisnya. Selain itu, Syaqi Al-Baqi belajar jalan kesufian daripada Ibrahim bin Adham, dan pada waktu ketika itu juga dia mengajar Hatim si orang tuli. Seterusnya, Syaqi Al-Baqi ini dia mengaku bahawa dia telah belajar dari 1,700 orang guru dan dia memiliki buku sebanyak pemikulan unta. Sumbangan atau karya-karya yang dihasilkan oleh Syaqi Al-Baqi adalah memiliki buku sebanyak beberapa pemikulan unta, iaitu salah satunya adalah Risalah Al-Ibadat. Kesimpulannya yang kita dapat daripada sifat zuhud dan kepribadian ahli tasawuf ialah setelah kita mengetahui tentang kezuhudan, tidak dinafikan kehidupan di dunia yang kita jalani ini adalah perlombaan untuk mengajar harta, pangkat, rumah maupun kereta yang mewah. Ia sangat berkaitan dengan persaingan untuk menghias hidup kita dengan kesenangan, kenikmatan dan keberdaan. Walhal dunia ini adalah sudah pun kita ketahui bahawa hidup hanyalah sementara dan tidak kekal. Kita haruslah bersederhana dalam berbagai aspek. Terakhir adalah penutup. Faedah yang kita dapat pelajari daripada kisah dan kezuhudan ini adalah kita dapat menghindarkan diri daripada cinta dunia dan tidak tenggelam daripada kenikmatan serta lebih merindukan alam akhirat. Selain itu, kita dapat menghindarkan diri kita daripada tamak kepada dunia, tidak cintakan kepada dunia. Selain itu, mengharamkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mempelajari semangat yang ada pada Syaqi Al-Baqi untuk meneruskan perniagaan perdagangan untuk mendapatkan rezeki yang halal. Seterusnya adalah amalan yang dapat kita contohi oleh umat Islam untuk memperolehi keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat dan menjadi hamba Allah yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Dan yang terakhir adalah zuhud ini adalah sebagai cara untuk mendapatkan cinta Allah dan mencintai akhirat.